Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman la ilaha illa dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dihimpunkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita di dalam kitab Mukhtasar Latif. Terdahulu pengajian kita di dalam rukun salat yang keempat berkisar tentang bacaan surah Al-Fatihah. Dalam pengajian kita minggu yang lalu telah pun kita kupaskan bahawasanya membaca surah Al-Fatihah itu adalah termasuk dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sebutkan beberapa khilaf, adakah bismillah itu termasuk kepada surah ataupun tidak. Dan kita dah nyatakan bahawasanya pendapat imam kita, Imam Syafi'i, bahawasanya basmalah itu termasuk di dalam ayat di dalam surah Al-Fatihah. Dan apabila membaca surah Al-Fatihah wajib dibaca secara sempurna dengan membaca 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim hinggalah waladhdallin. Baik. Dan di dalam pengajian kita minggu yang lalu telah kita sebutkan bahawasanya membaca surah Al-Fatihah itu memiliki beberapa syarat yang wajib kita patuhi, yang mana sekiranya syarat-syarat tersebut tidak kita patuhi, bacaan surah Al-Fatihah kita itu tidak lengkap. Apabila kita tidak lengkap, maka solat kita tidak sempurna kerana ketiadaan rukun keempat, iaitu membaca surah surah Al-Fatihah. Baik. InsyaAllah kita pengajian kita pada minggu ini kita akan masuk kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukun yang kelima yang dipanggil sebagai rukuk. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wal khamisu ar-ruku'. Dan rukun yang kelima di dalam solat itu adalah rukuk. Apa yang dimaksudkan dengan rukuk? Rukuk adalah tunduk. Tunduk yang macam mana? Dipanggil al-inhina. Dan di dalam perbahasan yang lain bahawasanya tunduk seorang makhluk kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah haram. Haram. Kemudian adalah khilafnya, ada tunduk dengan niat hormat. Kan kita tunduk juga walaupun kita tangan kita di dada, kita tunduk juga. Tunduk itu apakah hukumnya? Ada khilaflah di antara ulama. Ada ulama syadid tak boleh tunduk langsung, sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Apabila sebut sikit pun tak boleh, apatah lagi banyak. Dan kalau kita pergi keluar, kalau di Thailand tangannya macam ni tapi kepala dia tu juga tunduk juga. Kalau di Jepun lagi tunduknya macam rukuk. Jadi tunduk kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah haram. Adapun berkisar dengan adat kita, memang kita biasa tunduk begitu, tujuan kita menghormati dia, mengihtiram dia, maka itu tidaklah haram. Baik. Jadi pembahasan ni ada ulama yang syadid, ada ulama tidak syadid. Hatta ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, hatta ahli sunnah pun sama. Ada kemarin tu viral satu video daripada Syekh Hasan Hitu. Syekh Hasan Hitu ni adalah seorang ulama usul. Dia ada karangan kitab yang dijadikan rujukan. Viral, ada orang tu nak salam dia, nak salam kan nak tunduk sikit, tak boleh, salam tegak. Sampai begitu ni Syekh dia kata tunduk tidak boleh selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kita raikan ke semua. Jadi kalau kita nak salam cium tangan memang kena tunduk, tapi ada ulama tidak. Dia ambil pendekatan bahawa dia tidak boleh tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rukun yang kelima ini mengkisahkan tentang rukuk.
Apa maksud rukuk? Al-inhina al-musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Baik, di dalam solat ada pergerakan nama dia rukuk. Apa yang dimaksudkan dengan rukuk? Rukuk adalah tunduk sehingga telapak tangan itu mencapai lutut. Kalau tunduk dalam keadaan telapak tangan tidak sampai kepada lutut, maka itu dipanggil tunduk semata-mata, bukan rukuk. Kerana rukuk adalah sempurna pergerakannya dengan telapak tangan sampai kepada lutut. Baik. Kemudian ada namanya al-inhinas. Al-inhinas ini tunduk sahaja, tetapi tangannya tak sampai pun dekat lutut. Macam mana contoh? Ini nama dia inhinas, ataupun kita kata rukuk yang tidak sempurna. Tangan dia tidak sampai kepada lutut. Rukuk mestilah telapak tangan sampai kepada lutut. Ataupun sekadarnya kita panggil macam ni. Sampai juga kat lutut, cuma tak sempurna. Baik. Itu adalah definisi rukuk. Di dalam solat, rukuk adalah rukun yang kelima. Dan rukuk ini wajib diulang-ulang pada setiap rakaat. Rukuk yang sempurna itu memiliki beberapa syarat. Syarat ini mestilah dipatuhi, barulah sempurna rukuk. Kalau syarat ini tidak dipatuhi, maka tidak sempurna rukuk. Apabila rukuk tidak sempurna, maka rukun selepas rukuk kesemuanya tidak sempurna. Kerana di dalam syarat-syarat rukun solat ini, dia adalah mestilah sah rukun sebelumnya. Mestilah sah rukun sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, tidak mungkin berpindah kepada rukun yang seterusnya. Baik. Syarat yang pertama, ayyasihha ma qablahu. Mestilah sah rukun-rukun yang terdahulu. Apa dia? Niat mestilah sah. Takbiratul ihram mestilah sah. Berdiri mestilah sah. Membaca surah Al-Fatihah mestilah sah. Empat-empat ni salah satu gugur, maka rukuk pun benar. Dia solat ni dia ibarat sebagai satu binaan yang kukuh. Sempurnanya itu sebagai satu binaan dengan lengkapnya ke semua rukun. Begitu. Jadi kalau rukun tertinggal, maka lompong itu kalau tidak diulangi, maka tidak sahlah salat, tidak sempurna salat. Baik. Itu syarat yang pertama. Ayyasihha ma qablahu min al-arkan, fa idza lam yasihha fi ma ba'dahu laqud ila an ya'tiya bi mithlihi fi rak'ati tsal. Baik. Contoh, kalau rakaat pertama dia tidak membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba di rakaat kedua baru tengok, rakaat pertama tadi tak baca surah Al-Fatihah. Jadi selepas membaca surah Al-Fatihah, boleh buat rukuk iktidal. Lepas iktidal sujud. Lepas sujud duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud balik. Kemudian berdiri kembali. Jadi bermula daripada rukun Fatihah yang dia terlupa baca itu, sehinggalah rakaat kedua itu dipanggil lagho, ataupun kita panggil tidak dihitung. Jadi apabila dia berdiri pada rakaat kedua, itu adalah rakaat yang pertama. Jadi Fatihah yang dibacakan pada rakaat pertama itu umpama sebagai rakaat pertama. Kalau dibaca Fatihah sempurna, kemudian baru rukuk, itu rukuk bukan rukuk rakaat pertama, itu rukuk rakaat kedua. Rakaat pertama tadi yang dah rukuk, lagha. Sebab apa lagha? Sebab Fatihah pada rakaat pertama tidak dibaca. Itu yang dimaksudkan dengan syarat yang pertama, ayyasihha ma qablahu. Mestilah sah rukun-rukun sebelum rukuk. Jadi berhati-hati. Kalau kita nak berpindah ke sesuatu rukun, maka pastikan rukun yang sedang kita berada itu dilakukan dengan sah dan benar. Baik. Kemudian syarat yang kedua, alla yaksida bihi ghairah.
mestilah rukuk ataupun tunduk dengan telapak tangan kena kepada lutut itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk rukuk semata-mata, bukan untuk elak pukulan, bukan untuk tujuan yang lain-lain, untuk ambil barang, sekalianlah handphone jatuh, handphone baru pula, tunduklah terus ambil, alang-alang tunduk, teruslah rukuk. Tak boleh. Mestilah niatnya itu semata-mata kerana Allah. Contoh yang lain kita ambil di dalam tawaf. Tawaf kan? Tawaf, sa'i. Masa pusing-pusing tu mestilah niat tawaf semata-mata, bukan niat nak cari orang. Kalau niat nak cari orang, pusingan niat nak cari orang itu tidak terhitung. Sebab ibadah begitu. Ibadah itu tujuannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah siapa yang mengaji ilmu fardu ain, mana mungkin kita katakan dia itu solat nak menunjuk-nunjuk. Orang kata tak terkeluar ni. Betul ke ada solat menunjuk-nunjuk? Kerana di dalam rukun solat sendiri dah mencerminkan bahawasanya solat itu lillahi ta'ala semata-mata. Jadi kalau ada juga solat menunjuk-nunjuk, malaikat pun pening. Ada juga solat menunjuk-nunjuk. Sebab apa? Sebab tak mengaji ilmu fardu ain. Tidak tergambar di fikiran bahawa solat itu untuk menunjuk-nunjuk action kepada selain daripada Allah. Tak boleh, tidak tergambarkan. Kerana apa? Kita dididik one by one bahawa solat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukuk itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ni perlu diambil perhatian. Syarat yang ketiga, syarat rukuk yang ketiga, ayyatma'inna fihi. Mestilah ada tamakninah. Ini di dalam perbahasan kita di awal bab rukun, kita sebutkan bahawasanya rukun solat itu ada ulama kata 17, betul. Ada ulama kata 13, betul. Kerana kedua-duanya membawa erti yang sama. Kerana apa? Di dalam solat wajib ada tamakninah. Sama ada tamakninah itu dijadikan rukun secara tersendiri ataupun tamakninah itu dimasukkan ke dalam syarat kepada rukun tersebut. Sama juga kaedahnya. Orang yang solat 17 rukun pun begitu sama solatnya. Orang yang solat dengan 13 rukun sama juga solatnya. Tidak ada perbezaan di antara satu sama lain. Bezanya kat mana? Bezanya peletakan rukun itu adalah rukun yang tersendiri, ataupun peletakan tamakninah itu di bawah syarat kepada rukun. Baik, di dalam syarat rukun yang ketiga ini adalah wajib ada tamakninah. Tamakninah maksudnya apa? Berhenti seketika. Berhenti seketika. Apabila sebut berhenti, mesti ada gap. Kita tengok tangan saya. Itu tidak ada gap. Kalau gap macam mana? Seketika. Seketika itu disukat dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi kalau itu solat tak cucak bagi apa? Patuk ayam. Patuk ayam kan, kalau ayam kalau patuk dia tidak ada gap, dia tak ada tak ada. Kalau ayam patuk macam tu matilah dia. Maksudnya solatnya begitu, wajib ada tamakninah. Walaupun kita lorat tangan mana pun, waktu solat tinggal 3 minit, solat waktu yang terdesak itu pun wajib ada tamakninah. Baik. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna tamakninah fihi yaqinan. Mestilah tamakninah yang ada pada rukuk itu dia dalam keadaan yakin, bukan was-was, bukan sangkaan, tetapi yakin. Kalau maksud yakin ni 80% ke atas. Kalau rasa-rasa 70% ke bawah, itu namanya tidak yakin. Sebab tamakninah mestilah yakin. Nak dapat ilmu yakin di dalam solat senang, sangat mudah. Iaitu kita solat dengan menyebut sekali sunnah-sunnah zikir terdapat di setiap pergerakan. Rukuk baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca apa? 3 kali. Confirm, yakinlah, siapa pun tak boleh ragui, saya dah dapat tamakninah di dalam rukuk. Baik. Kemudian syarat yang kelima,
tunduk bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai, mestilah dengan kadar mestilah dengan kadar telapak tangan itu boleh mencapai lutut. Tunduk mestilah dalam keadaan telapak tangan itu mampu mencapai lutut. Kalau tunduk sedikit seperti saya sebutkan tadi al-inhinas, maka itu tidak memadai di dalam rukuk. Baik. Dan syarat yang terakhir adalah mestilah rukuk yang betul, bukan al-inhinas. Apa maksud al-inhinas? Inhinas itu adalah rukuk dengan keadaan punggungnya sedikit tonggeng dan kepalanya ke atas. Itu adalah rukuk yang salah. Contoh, kepalanya di atas, dada dia juga di atas. Itu contoh rukuk yang salah. Yang betul seperti mana kita buat setiap hari. Baik. Itu rukun yang kelima. Rukun yang keenam di dalam solat namanya i'tidal. Apa maksud i'tidal? Istiwa, berdiri. Maksud berdiri adalah kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Itu yang dimaksudkan dengan i'tidal. Dan i'tidal ini disebutkan sebagai rukun pendek. Rukun pendek. Bila sebut rukun pendek, tak boleh terlampau panjang. Dia adalah di dalam perbahasan yang lain. Kalau rukun-rukun pendek ini, sebab apa ada disebutkan rukun pendek dengan rukun panjang? Kerana di dalam bab solat jemaah nanti disebutkan bahawa sekiranya seseorang itu tertinggal dua rukun yang panjang di belakang imam tanpa dia terus melakukan pergerakan rukun seterusnya, maka terbatallah solat. Rukun yang panjang disebutkan ada beza rukun pendek dengan rukun yang panjang. Jadi nak pelajari solat jemaah tak faham sebab apa? Sebab tak melalui rukun. Kalau melalui pengajiannya di dalam rukun, maka dia tahu, rukun pendek dah tahu. Rukun pendek ada dua je, duduk di antara dua sujud dengan tidak. Selebihnya semua rukun panjang. Senang. Jadi bila dikira dua rukun, macam mana nak kira rukun? Ustaz, saya sekarang ni rukun, tiba-tiba imam dah bangun rakaat kedua, jadi saya berapa rukun? Kira lah dia. Rukun, i'tidal, dah tiga rukun. Panjang pula cerita. Baru dua rukun. Sujud pertama, sujud kedua. I'tidal tak ambil kira, duduk di antara dua sujud, dia tidak diambil kira. Itu gunanya. Jadi tertinggal dua rukun tu macam mana? Dikiralah kembali. Imam sekarang ni dah rukuk rakaat kedua, aku masih lagi berdiri rakaat pertama, sibuk baca Fatihah, apa nak buat? Jadi di situ dah datang permasalahan dan jawapannya sekarang. Baik, al-i'tidal adalah rukun yang pendek. Dia disyariatkan untuk menjadi perantara antara rukuk dan juga sujud. Perantara di antara rukuk dan juga sujud. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu menjadi perantara, pemisah di antara sujud pertama dengan sujud kedua. Kalaulah tidak ada i'tidal dan kalaulah tidak ada duduk di antara dua sujud, maka tidak boleh dibezakan oleh mana rukuk, yang mana sujud pertama, yang mana sujud kedua. Baik. Syarat i'tidal ada 6. Mestilah yang pertama ayyasihha qablahu. Mestilah sahih rukun-rukun sebelum i'tidal. Rukuknya sahih, baca al-Fatihahnya sahih, takbiratul ihram sahih, berdirinya sahih, niyahnya juga sahih. Barulah i'tidalnya sahih. Mestilah i'tidal itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tujuan lain. Contoh, dia tengah rukuk nampak ada ular lalu, terkejut, terus i'tidal. Tak boleh. Ataupun nak elak sesuatu dan sebagainya. Kalau dia bangun daripada rukuk terperanjat daripada sesuatu, maka berdiri dia daripada rukuk itu tidak memadai untuk i'tidal. Kembali kepada rukuk, kemudian i'tidal kembali semua. Baik. Kemudian syarat yang ketiga ayyatma'inna fihi. Mestilah i'tidal itu juga wajib ada tamadinah. Berdiri seketika. Rukuk.
i'tidal, baru sujud. Bukan rukuk sujud, tak, dia ada gap. Jadi kalau kita tengok budak-budak salat, kita tengok orang tua ni jarang kita nampak orang salat. Kita tengok budak sekolah kafal, sekolah menengah jarang, sekolah menengah semua dah pandai. Sekolah rendah darjah 1, tengok dia solat, bawa dia pergi masjid solat. Tengok macam ni solat, semenit siap solat isyak. Cepatnya. Tidak ada tamak-ninah. Baik. Syarat yang keempat, tamak-ninah pada i'tidal itu mestilah secara yakin, bukan secara sangkaan. Dan ilmu yakin di dalam solat senang. Kita ikuti setiap bacaan sunat di dalam salat. I'tidal, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian yang kelima adalah ayyasibah faqar zahri. Mestilah tegak tulang belakang apabila dia i'tidal. Kalau bangun pun macam rukuk, macam mana? Tidak lengkap, tidak sempurna i'tidalnya. Mestilah tegak tulang belakang. Apabila tegak tulang belakang, dia umpama berdirilah. Dia tak ada tunduk sikit, tunduk. Kemudian yang kelima, yang keenam, syarat yang keenam di dalam i'tidal, alla yutawwila ziyadatan ala dhikri masyru' fihi wa qadri al-Fatihah. Tidak boleh i'tidal itu melebihi suatu tempoh panjangnya bacaan al-Fatihah. Jadi kalau zikir masyru' itu Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mulk samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'da. Itu sahaja kadar tempohnya. Tak boleh lebih tangan mana? Tak boleh lebih sepanjang surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah berapa lama? Katakanlah baca surah Al-Fatihah itu sekadar 1 minit 30 saat, maka tidak boleh i'tidal melebihi 1 minit 30 saat. Orang yang nak panjangkan solat, panjangkan dia itu ada tempat-tempatnya. Panjangkan pada rukuk, panjangkan pada sujud, panjangkan pada bacaan ketika berdiri. Pada rukun yang pendek, jangan dipanjangkan melebihi bacaan Al-Fatihah. Kalau panjang juga tempohnya itu, maka tidak memenuhi syarat i'tidal, yang mana ketika itu dia gagal, orang kata mendapatkan rukun yang ke-6. Solatnya tidak sah. Baik. Fa in zada ala dhalik, sekiranya panjang tempoh i'tidalnya itu melebihi bacaan surah Al-Fatihah, batalat salat. Batal salatnya. Illa i'tidal raka'at al-akhirah fala yadur tatwiluhu li'annahu ma'lum. Kecuali i'tidal pada rakaat terakhir. Kecuali, ada pengecualian. Sebab apa? Sebab i'tidal pada rakaat terakhir itu tempatnya membaca doa qunut, baik qunut subuh ataupun qunut nazilah pada solat-solat fardu yang lain. Jadi ada tempat-tempat. Tak ngaji tak tahu. Tak ngaji tak tahu. Baik. Kemudian rukun yang ketujuh. Kita teruskan lagi. Rukun yang ketujuh, as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Kalau sujud sekali terus bangun rakaat seterusnya, maka tak lengkaplah sujud. Kerana sujud itu 2. Wa huwa lughatan tatammun wal mail wa qila al-khudu' wa tadallul. Maksud sujud adalah tunduk dalam keadaan diri itu merasa hamba yang hina di hadapan pencipta. Dia beza orang tunduk dengan orang tunduk kepada tuan dengan orang tunduk secara hormat, berbeza. Orang tunduk secara hormat biasa sahaja, tetapi kalau tunduk di hadapan tuan, maka sangat-sangat berbeza. Itu tidak boleh digambarkan kecuali di dalam solat, dalam keadaan sujud. Sujud kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadallul. Baik. Syar'an wad'u musalli jabhatahu 'ala musalla. Apa yang dimaksudkan dengan sujud? Meletakkan dahi orang yang salat itu di tempat dia sembahyang.
Jadi kalau tidak meletakkan dahi di tempat sujud, maka itu bukanlah sujud. Dan sujud ada syaratnya. Susahlah Ustaz nak faham, duduk dahi dah letak kat tempat, macam mana? Tengok syaratnya. Yang pertama sekali, ayyasihha ma qablahu, mestilah rukun-rukun sebelum sujud itu sahih. Yang kedua, mestilah sujud itu tidak kerana niat yang lain, bahkan niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mestilah ada tamakninah pada sujud. Kemudian tamakninah pada sujud itu secara yakin. Dan apabila sujud itu, mestilah 7 anggota diletakkan pada tempat solat. Pertama, dahi. Kedua telapak tangan. Ketiga adalah 2 lutut. Keempat adalah perut. Perut, kaki kiri dan kanan. Macam mana perut kaki? Kalau kita kata jari, telapak tangan ni, yang di dalam ini perut, yang di luar ni zahir. Jadi begitu juga kaki. Yang kita berpijak itu perut, yang di atasnya itu zahir. Kalau nak sujud, bahagian depan jari jemari itu kan termasuk perut. Jadi mestilah juga diletakkan di tempat solat. Kalau sujud dalam keadaan jari kakinya itu begini, tidak sah. Tidak sah. Saya tak pasti kalau mazhab lain macam mana. Kita ni, masjid kita ni di Kota Raya. Di Kota Raya ni kita banyak orang Islam yang datang daripada berlainan latar belakang. Ada yang datang daripada Pakistan, ada yang datang Bangladesh, ada yang datang daripada Jepun, ada yang datang daripada England. Jadi berlainan negara, berlainan mazhabnya. Jadi kita Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawasanya sujud itu tidak sempurna kecuali dalam keadaan kaki ataupun jari jemari kaki itu mesti dah diletak bersama di tempat sujud. Kalau sujud dalam keadaan begini ataupun kaki belakangnya terangkat, maka tidak sah. Tidak sah. Jadi kita nak kata orang tu sah ke tidak? Kalau pandangan Imam Syafi'i memang tidak sah. Sebab saya tak pasti pandangan imam selain Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahnaf, adakah sujudnya itu sama seperti pendapat Imam Syafi'i, yakni 7 anggota wajib diletakkan di tempat musalli ataupun tidak. Kalau kita tengok di buku Melayu ni, dek nak solat, nak sujud, pastikan 7 anggota kena sewaktu sujud. Ataupun jiran kita lah, member kita ke, kita tegur lah dia. Kalau bukan, kita janganlah kan jadi benda lain lah. Sebab teguran ni terkadang orang ambil berbeza. Orang ambil teguran itu sebagai apa? Ada orang ambil teguran itu sebagai pembetulan. Ada orang ambil teguran itu sebagai kemarahan dan berbagai bagai. Jadi sebelum menjadi sesuatu yang lebih buruk, maka perlulah dia ambil kira teguran itu yang macam mana. Baik. Jadi saya tidak kata bahawasanya solat dengan tidak meletakkan 7 anggota itu tidak sah, kerana belum tentu dia itu mazhab seperti mana mazhab kita. Kita dah syarah dalam minggu yang lalu bahawasanya perbezaan pendapat ini tidak kita boleh hukum ia sebagai salah ataupun ia sebagai benar. Kerana zaman kita yang globalisasi ini berbagai. Ambil contoh baca Al-Quran sahaja ada pelbagai kiraat. Orang yang baca kiraat dengan kiraat Ibnu Amir, kita yang baca Hafiz an Asim, kita tak boleh kata dia salah. Dia pun ada imam yang betul. Jadi semuanya kena bermula dengan ilmu. Apabila bermula dengan ilmu, berakhir juga dengan ilmu. Baik. 7 anggota itu wa butunil asabi'i rijlain, dan perut jari jemari kaki. Jadi macam mana nak 7 itu dihitung? Jari perut jari jemari kaki kiri dan kanan 2. Lutut ada 2, 4. Telapak tangan ada 2, 6. Dahi adalah 7. Itu kiraannya.
Hidup sunat. Dan yang diwajibkan itu adalah memadai juzuk sedikit daripada setiap bahagian. Katakanlah telapak tangan kita begini, wajib kena diletakkan kesemuanya macam ini ataupun boleh macam ni. Memadai walaupun satu juzuk. Memadai macam ini. Kalau macam ini, alhamdulillah, itu terlebih-lebih sempurna. Baik. Dan seterusnya adalah syarat Islam Allah yasjuda. Mestilah sujud itu berlaku di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakan kita. Ini syaratnya. Contoh, orang perempuan, orang lelaki jarang kecuali kalau solatnya jubahnya itu besar. Jubah itu besar, apabila dia letak tangan dia dulu, dia punya jubah yang besar ini terhampar di hadapan tempat dia nak sujud. Jadi kalau dia sujud di atas kain yang bergerak dengan pergerakan dia, sujudnya tidak sah. Ataupun dia solat di atas selendang. Kan solat pakai selendang. Apabila sujud, selendang tu bukan tertutup kat badan, tetapi terbuka macam ni. Terhampar gitu. Jadi dia sujud. Sujudnya di atas selendang, sujudnya tidak sah. Kerana sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan orang yang solat itu tidak sah. Kerana syaratnya mesti Allah yasjudu ala syai'in yataharrak bi harakati musalli. Itu syaratnya. Jadi kata gambarannya banyak. Saya tunjuk syal, saya tunjuk selendang, saya tunjuk jubah yang besar, baju Melayu yang besar. Orang perempuan lebih lagi telekung dan sebagainya. Boleh digambarkan. Jadi kalau kita faham, jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan orang yang solat, maka je. Jadi kalau nak sujud atas syal, macam mana? Syal dia jadikan sejadah. Maka pada ketika itu syal tak bergerak sekali dengan pergerakan orang yang solat. Jelas. Baik. Kemudian syarat yang seterusnya, mestilah sujud itu berlaku dalam keadaan irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Mestilah sujud itu berlaku dalam keadaan punggungnya ke atas, kepalanya ke bawah. Jadi kalau solat dalam kat tangga, tak sah. Sebab solat kat tangga, kepala sama level dengan punggung. Yang dimaksudkan dengan sujud itu kepala di bawah, punggungnya di atas. Irtifa'u asafihi ala a'ali. Baik, jelas. Yang kesembilan, mestilah ada at-tahamul. Mestilah ada tekan sedikit. Bukan maksud tekan ni macam mana? Contoh di tempat sujud kita, kalau kita tidak tekan, kita sujud macam ni, kain tu tak bergerak pun, tak ada bekas, itu maksudnya tidak ada tekan. Kalau sujud mesti ada at-tahamul, mesti ada tekan sedikit. Jadi kalau kita sujud tidak tekan, begitu. Kalau sujud tekan, nampak kain tu tenggelam. Itu yang dimaksudkan dengan sujud. At-tahamul bi ra'sihi. Contohnya seperti kita sebutkan tadi. Jadi itulah 9 syarat sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Sujud itu lengkap dengan sempurnanya ke-9 syarat. Sujud itu tidak lengkap apabila salah satu ataupun kesemua syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Jadi itu sahaja pengajian kita pada minggu ini. Kita sambung rukun yang ke-8 pada pengajian kita minggu hadapan, insya-Allah. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وحق سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.